Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pelajaran sirah kita. Kita sambung pelajaran sirah kita pada muka surat 22 unit 5 pada tajuk Perjanjian Hudaybiyah. Sebelum ni kita kemudian Perjanjian Hudaybiyah kita tengok. Perjanjian Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah di tempat bernama Hudaybiyah yang terletak berdekatan dengan kota Mekah. Okey, Perjanjian Hudaybiyah berlaku pada bulan Zulqa'dah. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah ni bulan sebelah lah, lepas Syawal, Zulqa'dah, lepas Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji. Tahun ke-6 Hijrah di tempat bernama Hudaybiyah terletak dekat dengan kota Mekah. Okey, nombor 2, Perjanjian Hudaybiyah ditandatangani antara pihak musyrikin Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perjanjian ni antara Rasulullah dan pihak musyrikin Mekah. Sebab berlaku, apa dia sebab yang berlaku perjanjian ni? Sebab berlakunya perjanjian Hudaybiyah, nombor 1, kotak nombor 1 tu. Apa sebab yang pertama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bermimpi berkunjung ke Masjidil Haram bersama-sama para sahabatnya. Rasulullah mimpi Rasulullah ni mimpi yang benar lah. Kalau Rasulullah ni tak ada yang tak benar. Sebab Rasulullah ni apa saja yang mai daripada dia adalah wahyu daripada Allah. Dalam mimpi tersebut baginda dan para sahabatnya bercukur dan menggunting rambut di Masjidil Haram. Bercukur dan menggunting rambut ni salah satu daripada rukun haji. Jadi Rasulullah mimpi dia pergi haji lah. Kaum muslimin berasa amat rindu untuk kembali ke Mekah setelah mendengar tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Orang Islam yang daripada Mekah ni yang berhijrah ke Madinah, duduk di Madinah, depa kalau duduk di Mekah dia tiap-tiap tahun mungkin depa ada buat umrah, tawaf di Kaabah. Jadi bila depa pindah ke Mekah, depa pindah ke Madinah, ketika itu dalam masa tu pun depa telah berperang beberapa kali dengan orang Mekah, kafir musyrikin Mekah. Jadi depa tak boleh balik ke Mekah. Jadi selama beberapa tahun tu depa dah rasa bila dengar Nabi mimpi macam tu pun depa rasa macam teringin sangat nak balik ke kampung depa. Macam kita lah ni 2 tahun, macam saya 2 tahun tak balik kampung, jadi bila teringat kampung tu rasa teringin nak balik macam itulah orang muhajirin, orang asal orang yang Mekah berpindah ke Madinah dipanggil muhajirin. Orang muhajirin ni dengar, mereka pun rasa rindu sangat nak balik ke Mekah, nak balik tengok Kaabah. Macam itulah. Nombor 4, titik yang keempat tu, baginda dan para sahabat pun membuat persiapan untuk berangkat ke Mekah dan menunaikan umrah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Jadi mereka pun nak pergi ke Mekah, nak buat umrah lah. Nombor 2, muka surat 23. Walau bagaimanapun kaum musyrikin Mekah telah menghalang rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada memasuki kota Mekah. Bila depa pergi berjalan sampai sana, masa tu kan tengah perang, tengah tak ngam dengan orang Mekah. Jadi orang Mekah tengok Rasulullah mai ramai-ramai pula tu. Jadi depa halang lah, tak bagi masuk ke Mekah. Jadi orang Mekah pun halang. Rasulullah SAW pun menghantar Sayyidina Osman bin Affan ke Mekah untuk bertemu dengan wakil pihak musyrikin. Sayyidina Osman ni kebetulan dia ada lagi saudara mara dia yang berada di Mekah. Jadi Rasulullah pun hantar Sayyidina Osman. Lagi satu, Sayyidina Osman ni orang yang dihormati. Kaum-kaum dia ada lagi yang bukan Islam duduk di Mekah. Jadi Rasulullah hantarlah Sayyidina Osman dengan harapan adik-beradik dia tak buat apa-apa kan dia. Hal ini adalah untuk menjelaskan tujuan sebenar kedatangan baginda dan rombongannya ke Mekah semata-mata hendak menunaikan umrah. Jadi Rasulullah hantar Sayyidina Osman untuk bagi tahu mereka, kami mai ni bukan untuk berperang tapi untuk buat umrah. Nombor 3, Sayyidina Osman bin Affan telah ditawan oleh kaum musyrikin. Bila Sayyidina Osman sampai ke Mekah, jadi orang musyrikin tengok ada yang masih tak puas hati, mereka tangkap lah. Mereka tawan, tapi mereka tak buat apa lagi. Kemudian tersebar berita yang mengatakan bahawa Sayyidina Osman bin Affan telah dibunuh. Tapi ada orang buat cerita kata Sayyidina Osman ni dibunuh. Orang Mekah tangkap dan bunuh.
Kemudian apabila berita itu sampai kepada Rasulullah, Rasulullah SAW dan orang-orang Islam berikrar untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman bin Affan. Jadi bila Rasulullah dengar kata, bila hantar dengan cara baik, tiba-tiba mereka bunuh, Rasulullah kata, mari kita sama-sama berikrar untuk tuntut bela kematian. Jadi ikrar menuntut bela ini dikenali sebagai Bai'atul Ridwan. Mereka pergi di bawah, mereka pergi buat satu perjanjian, pergi duduk ramai dengan Rasulullah, dia kata aku berjanji akan sama-sama. Macam itulah lebih kurang. Kemudian ikrar ni dinamakan Bai'ah Ridwan, Bai'atul Ridwan. Disebutkan sebagai nama Bai'atul Ridwan. Berjanji untuk menuntut bela di atas pembunuhan Sayyidina Osman. Walaupun Sayyidina Osman tak dibunuh tu, tapi ada berita mengatakan Sayyidina Osman dibunuh. Jadi Rasulullah mengambil tindakan nak buat tuntut bela. Nombor 4, apabila pihak musyrikin Mekah mengetahui tentang ikrar tersebut, mereka berasa bimbang lalu membebaskan Sayyidina Osman. Kira orang kafir Mekah pun takut juga. Sebelum ni mereka 2-3 kali kalah kan. Jadi bila dengar Rasulullah nak serang, nak tuntut bela, mereka pun bebaskan Sayyidina Osman. Kemudian masyarakat Mekah menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan orang Islam. Jadi orang kafir Mekah pun hantarlah mereka punya wakil seorang nak jumpa dengan Rasulullah untuk berunding, nak buat macam mana. Perundingan ini telah dipersetujui oleh Rasulullah SAW yang membawa kepada berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi persetujuan ni lah dinamakan perjanjian Hudaibiyah antara Suhail dengan Rasulullah. Okey. Tengok seterusnya pada muka surat 24, isi perjanjian Hudaibiyah. Apa dia isi perjanjian dia? Nombor 1, gencatan senjata selama 10 tahun. Maknanya gencatan senjata ni tak boleh berperang lah. Orang Islam tak boleh berperang dengan orang kafir, orang siapa pun tak boleh berperang. Nombor 2, orang Islam tidak dibenarkan memasuki kota Mekah untuk menunaikan umrah pada tahun itu. Pada tahun itu, orang Islam tak boleh. Mereka tak dibenarkan lagi. Rasulullah setuju. Ketiga, kedua-dua belah pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan mana-mana pihak yang lain. Jadi, pihak kafir pun dia bebas nak berjanji dengan orang lain, dengan orang sekitar Mekah ke. Orang Islam pun boleh buat perjanjian dengan mana-mana pihak, walaupun pihak tu dia baik dengan orang kafir Mekah. Macam itulah lebih kurangnya. Orang-orang Quraisy daripada Mekah yang lari ke Madinah tanpa kebenaran walinya hendaklah dikembalikan kepada keluarganya di Mekah walaupun dia telah memeluk Islam. Jadi perjanjian tu, orang-orang yang mana dah masuk Islam di Mekah ni, dia lari pergi Madinah tanpa dapat persetujuan, kena hantar balik. Dia berjanji kena hantar balik. Tak boleh orang Islam di Madinah tak boleh tak boleh jaga dia. Maknanya kena hantar balik. Itu perjanjian dia tu macam tu. Nombor 5, orang Islam dari Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Jadi macam berat sebelahnya, bila orang Madinah pergi Mekah, dia lari daripada Madinah, dia tak payah dihantar. Maknanya pihak orang Madinah tak berhak menuntut orang yang lari ke Mekah tu. Tapi kalau orang yang Mekah lari ke Madinah, orang Mekah berhak menuntut. Macam itulah. Nampak macam berat sebelah. Tapi apa hikmahnya? Hikmah perjanjian Hudaibiyah yang bawah tu. Nombor 1, berkembangnya syiar Islam. Bila perjanjian Hudaibiyah berlaku, tak ada berperang. Siapa-siapa pun tak boleh berperang. Jadi mereka ni selamat sikit lah. Orang Islam ni selamat lah. Kehidupan masyarakat aman dan damai. Tak berperang selama 10 tahun, mana aman lah. Nombor 3, pengiktirafan Rasulullah SAW dan negara Islam Madinah. Jadi bila mereka buat perjanjian tu, maknanya mereka dah iktiraf Rasulullah ni sebagai ketua negara Madinah. Jadi nak berunding, mesti berunding dengan ketua. Jadi mereka berunding dengan Rasulullah, menunjukkan mereka mengiktiraf Rasulullah sebagai pemimpin Madinah. Nombor 4, orang Islam menjalinkan perhubungan dengan kabilah Arab yang lain. Dan tadi dia kata siapa boleh buat perjanjian dengan mana-mana pihak. Jadi sebelum ni mereka dihalang berhubung dengan puak-puak Arab yang lain. Tapi bila perjanjian Hudaibiyah ni, orang Islam dapat menjalankan perhubungan. Jadi mereka boleh buat urusan berniaga lah, macam-macam urusan lah. Nombor 5, membuka jalan kepada pembebasan dan pembukaan kota Mekah. Iaitu
membuka jalan pada pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Disebutkan Fathu Mekah tu asalnya berpunca daripada perjanjian Hudaibiyah lah. Antara sebab berlakunya Fathu Mekah tu asalnya berlaku perjanjian Hudaibiyah. Kemudian muka surat 25, kesan perjanjian Hudaibiyah. Apa kesannya? Kaum kafir Quraisy menjadi semakin lemah. Jadi bila wujud perjanjian Hudaibiyah, walaupun nampak berat sebelah, tapi pengaruh kafir Quraisy ni semakin lama semakin lemah. Islam ni semakin lama semakin kuat. Nombor 2, gencatan senjata selama 10 tahun membolehkan agama Islam berkembang dengan meluas tanpa halangan. Jadi bila berjanji tak perang, jadi orang Islam, bila ada orang yang masuk Islam, mereka tak boleh nak perang ataupun nak tumpahkan darah. Nombor 3, orang Yahudi yang khianat terhadap Islam dapat dihapuskan. Ada perangai orang Yahudi khianat ni bukan law ni lah. Daripada zaman Nabi pun ada. Nombor 4, negara Islam Madinah semakin berkembang maju. Jadi bila tak ada gencatan senjata, orang boleh pergi sana, urusan perniagaan boleh dijalankan. Jadi Madinah tu semakin berkembang maju. Kemudian penghayatan. Seorang ketua mestilah bijak dalam membuat perancangan dan keputusan. Nabi Muhammad ni seorang yang bijak. Walaupun nampak perjanjian tu berat sebelah, tapi Rasulullah seorang yang bijak, dia buat keputusan untuk terima. Nombor 2, kita hendaklah memberikan kerjasama yang baik kepada ketua dalam melaksanakan suatu aktiviti yang bermanfaat. Macam tadi Rasulullah nak pergi Mekah, nak buat umrah, jadi semua orang memberi kerjasama. Ramai, lebih kurang 10,000 orang kot kalau dalam rombongan tu. Nombor 3, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Maknanya penghayatan kita nak buat satu benda tu, buatlah bersungguh-sungguh. Okey, muka surat 26 tu kita tengok ada latihan. Apa dia silang kata, cari perkataan yang ada dalam tajuk perjanjian Hudaibiyah tu. Nombor 27, muka surat 27, latihan 2. Latihan 2 ni buat dan tangkap gambar, hantar pada saya. Yang nombor 26 ni kalau jumpa tangkap gambar bagi saya. Kalau tak jumpa, buat yang muka surat latihan 2 dulu. Okey. Allah Alam, kita akan sambung lagi pelajaran kita. InsyaAllah